Okey, siapa cinta nak perempuan dulu ke lelaki dulu ni? Bagi siapa Sazrin okey Sazrin. Sazrin. Ya. Sazrin boleh kot share desktop. Kita tengok Christian 1 punya tutorial. Yang ni problem 2.0 kan? Ya, 2.0. 2.1 tak sempat kan? Pasal baru semalam dapat. Tapi saya guna 2.0. handphone. Tapi saya dah snap gambar. Boleh je. Okay. Boleh share tak kalau guna handphone? Boleh. Boleh share desktop lah. Kita. Boleh. Tak apa, Ya. kita sama-sama discuss lah. Okay. Nampak tak? Okay. Alright. Nombor 1. The average. Okay. So yang lain okay? Yang lain? Apa ada nak tanya? Tak faham boleh. Tak faham boleh tanya. Tapi 2.0 ni straightforward dia sebenarnya. Tak ada isu sangat sebenarnya. Azrin apa 2.1 ada buat ke? Sajalah tanya. Kau ada dah. Belum. Belum ah. Okay. So tak apa. Okay. Sekejap So jawapan dia 63.7. Tengok jalan kira dia. Tak nampak. Okay. Average VDC. Okay lah. So straightforward je. Okay, thank you. Alright. Okay, nombor 2. Nombor 2 minta lelaki pula lah. Minta lelaki pula. Nombor 2 kita bagi siapa lelaki tak ramai. Perempuan ramai. Lelaki saya kat ni dalam ni 2 orang je ni. 1. Ramai tak masuk lagi ke? Ramai tak masuk lagi. Dalam ni 2 orang je. Yang ada Hanan dengan ni je. Siapa? Haikal. Okay. Mirzal lah dia. Haikal boleh share Haikal nombor 2. Yes sir. Boleh share tengok ke apa terpulang lah you nak tulis nak tunjuk ke nak tulis okey je. So VP 10 vote nampak, yang lain tak tahu lah. Okay, VP in 10 tolak 0.7. Alah senang gila lah. Okay, thank you. Okay. So tak apalah. So kita bermula dari senang dulu kan. Lepas tu nanti susah sikit. Okay. So ni kalau soalan ni keluar test, jangan salah pula. Okay. Biasanya memang ada lah soalan yang mudah ni. First topik tu memang ada. So jangan silap. Okay, nombor 3. Nombor 3 siapa lah? Akilah lah, bagi Akilah. Yes sir. Nombor 3 Akilah. Kalau dah buat lah. Nombor 3 tu ada tutorial jalan ni kerja. kalau ada jalan kerja boleh tunjuk. Kita pulang lah. Nak tunjuk terus dekat ni ke, nak guna whiteboard ke, kita pulang. Okay, nombor 3. Okay. Saya ni je sir. Okay. So nombor 3 10 word. Sebab saya rasa lah, sebab dia 10 vote, kalau diet tu dia tak boleh withstand max value of diet tu, nanti dia punya circuit tu tak jalan. So for the circuit in question 2, the diode must be able to withstand reverse voltage of 10 volt. Jawapannya memang 10 lah. Okay.
Kenapa 10 agak-agak lah? Kalau dia tak boleh tampung max value of 10 volt tu, nanti dia punya circuit tu tak boleh Tak on. boleh on lah. Okay. Okay lah tu. Ada tak? Faham lah tu. Okay lah. Okay. So tak apa, tutorial ni sebenarnya nak bantu kita nak bagi confirm lagi kita faham. Okay. Okay tak apa, terima kasih. Okay. Kita bagi Hanan pula lah. Lelaki dah mula ramai join tu. Hanan, ada Hanan? Nombor 4. Sekejap tutorial 1 tak susah. Sorry, tutorial 2.0 tak susah. Okey, nampak 2, 7, 5. So 75 dapat daripada 75 dapat dari nombor 4. Nombor 4 dari peak value 75. Okey. Senang ni. Okey, terima kasih. So, lagi kita bagi Ammar nombor 5. Ammar ada Ammar? Tadi nampak macam ada. Dah hilang lah. Sekejap. Ammar ada Ammar? Okay, bagi Fatin lah. Yang Ammar terkeluar sini ni. Lain kot. Fatin. Nombor 5. Fatin ada 2 se. Fatin yang mana satu? Oh, Fatin ada 2. Fatin Ifah. Nombor 5, V out. Malah sama je kan. So dapat terus lah. 125 bagi 2. Tengok soalan. Nombor 5, the total secondary voltage. Dia RMS output. So tengok equation. Kenapa bagi 2? Cik saja tanya ni. Kenapa kita kena bagi 2? Fatin punya mic tak dengar. Okey, tak apa. Terima kasih. So, nombor 6. Okey, nombor 6. Nombor 6 bagi Alia. Alia ada Alia. Alia Nadira. Nombor 6. Okay, full rectifier. Okay.
PIV kan. Okay, so PIV negatif. So sama je lah. Okay, P output 100. So full wave rectifier negatif. So dia panggil PIV still 100 volt lah. Okay tu. Okay. Mifzal, Ahmad Mifzal. Yang lain problem kot. Sekejap masuk, sekejap keluar. Bagi Putri Putri. Putri nombor 6. Nombor 6. Sorry, nombor 7. Nombor 7 jap. Okay, nombor 7 ni teori Okay, nombor 7. So, tunjuk nombor 8 8. So, 8 pun teori. Okay, 8 pun teori. Nombor 9. Okay, nombor 9. Find the average value for each voltage in figure below. Yang A half wave, yang B full wave. Find the average value. Nombor 9. Ni. Nampak tak? Sekejap. Tak nampak lah. Tak nampak. Tak tahu yang lain nampak. Saya tak nampak. Tak. Kenapa ni? Okay. Tadi nampak sekejap. Okay, nampak tak? Okay. Nampak. Tapi terbalik. Kenapa? Terbalik. Asal terbalik? Ke memang awak duduk terbalik, kaki ke atas, tak tahu lah. Tak saya Awak okey duduk je. terbalik ke? Okey je kan? Cik saya. Saya terbalik Sekejap. Asal nak terbalik lah? Sekejap. Dah, nampak? Okey. Tak nampak lagi. Okey, so memang dia terbalik lah. Memang dia punya, tak apa. Maksudnya, berapa jawapan lah? Sekejap, saya pun terpaksa menyenyakkan badan. Jawapan pertama 1.59 volt. Okey, so bagi pi. 9B Okey. 19.10. So maksudnya kalau tengok soalan ni 5 bagi pi dengan 30 bagi pi lah. Okey. 30/2 bagi pi. 30/2 bagi pi. Kenapa darab 2? Sebab full wave. So Okey. kena 2 V peak. Ya, betul. Okay, thank you. Okay. Okay, so settle. So senang Okay, so selesai masalah. Okay, selesai masalah. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk lab lah. Okay, lab. Sepatutnya memang ada lab sikit lah untuk minggu ni dan minggu depan. So saya slate untuk tutorial juga supaya bila ada test test 1 nanti kurang-kurangnya dah prepare lah. Okay, test sekejap Sorry, test pula. Lab sheet. Lab sheet saya tak bagi lagi. Sekejap.
Okay, nampak desktop saya? Okay, so Nampak. saya baru bagi job sheet dekat awak punya WhatsApp group. Okay, job sheet ni sebenarnya bukan untuk kita run bagi complete tak. Sepatutnya ialah kalau tak ada PKP, kita akan buat lab ni lah. Okay, selepas habis chapter 1. Tapi disebabkan PKP, so kita buat lab, semua kita akan kumpulkan di hujung semester nanti. Okay, so habis PKP. Sebab ni sekarang baru minggu keempat. So mungkin sempat lah untuk balik college. Okay, saya rasa sempat lah. Okay, takkan lama sangat sampai, tak tahu lah kalau tiba-tiba lama sampai hujung semester, tak tahu lah. Okay, so tak apa. Okay, so kalau nak ikutkan job sheet ni kena ada endorsement daripada endorsement ni maksudnya kena sign lah daripada pihak pengurusan. Okay, tapi tak apa, sebabkan PKP, so kita maksudnya kita boleh buat sebagai exercise dulu lah. Okay, sebagai exercise. Maksudnya nanti bila awak balik college, maksudnya yang untuk bahagian software ni kita dah buat dah. Okay, kita dah buat. So maksudnya ada 3 circuit lah yang kita perlu buat dalam multi-sim. Okay, dalam multi-sim. So kat sini ada PN junction diode. Okay. Half-wave rectifier yang ada satu diode saja. Dan kalau tengok circuit dia pun simple je. Saya nak ikutkan ni kalau dia dah biasa dengan multi-sim, just tarik ni saya ingat dalam setengah jam pun boleh siap dah ni. Okay, untuk drawing lah, untuk drawing, tak termasuk setting semua yang kita nak. Okay, so task ketiga ni diode application full wave rectifier. Okay, so tak apa, untuk lab ni saya tak wajibkan pun untuk korang siap hantar dan sebagainya. Cumanya nanti saya minta by group, okay, 2 orang. Okay, cumanya buat secara kata terpulang lah. Kalau rajin nak buat, tak rajin tak buat, dia tak buat. Okay, ni untuk memudahkan nanti bila awak naik college. Okay, maksudnya awak tinggal hanya buat hardware saja. Okay, hardware saja. Ni simulation kan. Okay, so benda ni awak tak boleh lah nak jawab sekarang. Bukan tak boleh nak jawab sekarang. Sebab nak jawab pun boleh je kalau nak jawab. Tapi maksudnya tak perlu dihantar. Tapi kalau awak dah ready nak buat dan nak bagi dia punya nak attach dia punya jawapan ni. Okay, biasanya student buat lab. Okay, so nanti dia punya result tu dia akan print screen. Okay, so dia akan paste lah. Nanti dia print kat sini. So kalau awak nak ready siap-siap paste dekat sini pun boleh lah. Okay, tak perlu print out dulu. Okay, so jawapan tu boleh paste. Okay, boleh edit dekat PDF ni, masuk je dalam. Ada setengah student dia print lepas tu dia tampal. Okay, so gambar-gambar waveform yang dapat di simulation tu dia tampal, ada juga. Okay, so terpulang lah. Okay, terpulang. So jawapan tu boleh standby. Okay, cumanya nanti bila balik college nak mudah. Okay, ni practical result. Okay, ni measurement result. Okay, maksudnya yang ni ialah dalam hardware, waktu hardware. Okay, yang measurement result ni hardware. Biasanya nombor 2 lah. Okay, so nombor 2 ni practical result. Result ni guna oscilloscope. Okay, guna oscilloscope. So you all tak pernah guna oscilloscope lagi. Okay, so nanti waktu lab lah. Okay, so nanti maksudnya kalau kita dah buat bahagian software, so dah tak perlu fikir. So just buat sambung sambung komponen dan terus buat dapatkan practical result saja. Okay, jadi boleh hantar terus waktu lab tu. Jadi cepat lah. Okay, cepat. Sebab kita nak cover waktu yang kita delay sekarang ni lah kan. Okay, tu je lah. So yang ni dah boleh jawab. Maksudnya awak dah boleh study tengok apa kemungkinan jawapan daripada simulation tu. Okay, daripada simulation. So senang kata biasanya tujuan kita buat simulation dengan hardware. So kita nak compare jawapan lah. Contoh. Okay, contoh. Sekejap. Sebab ni ikutkan ni memang waktu lab pun, tapi tak boleh buat lab. So saya boleh tunjuk contoh kalau kita nak compare jawapan. Tengok ada tak result. So ni arahan dia construct. Okay,
set the supply to 0 volt, slowly increase the voltage supply within 0 to 15 volt range until the LED light. Measure voltage between point A and B. Okay, at what voltage the LED light up. Record the value in table 1. Okay, table 1 mana? Table 1. Okay, ni table 1 lah. Okay, table 1 VAB. Okay, maksudnya ni kena buat masa measurement lah. Maksudnya waktu praktikal. So ada LED kat situ. Okay, waktu ada LED kat situ. So untuk simulation kita hanya buat ni je, simulation result. Attach circuit diagram. So circuit diagram yang awak dah lukis tu, so kena tampal dia atau paste kat sini. Okay, complete with multimeter connection. Okay, with multimeter connection. So kalau boleh dapatkan dia punya oscilloscope waveform tu pun boleh juga lah. Okay, so nombor task 2 baru dia minta output waveform Okay, task 1 ni dia minta tak? Tak ada So task 1 tak perlu. Okay, task 1 dia hanya perlu minta circuit diagram yang awak dah lukis guna multisim dengan multimeter connection. So kalau yang task 2 baru minta waveform. So you kena sambung dengan oscilloscope lah. Okay, oscilloscope. Okay, tak apa. Kita cuba. Saya cuba tengok circuit yang ni. So ni simple je. So kalau kita pergi dekat multisim. Multisim online. So saya pakai online je. Okay. So kalau korang ada online punya account, okay je. Tak ada masalah. Lupa password lah ni yang nak buat. Password ni. Okay. Okay, so kalau tengok ni sama kan macam korang punya kan, dia punya view dia. Sama. Okay, so okay lah, tak ada masalah. So senang je buat circuit ni. Better walaupun buat grouping, tapi kalau boleh sorang-sorang buat lah untuk kita dapatkan skill kan. Kalau tak nanti kita pun lost juga dan dapat skill ni sebab lab tak buat. Okay, sekejap. So ada satu diode resistor dengan power supply. So power supply source. LED, okay, LED.
alamak. Okay, lagi point A, point B. Okay, measure voltage between point A and B. So kita letak multimeter. Okay, letak multimeter. Mana gambar multimeter itu saya tunjuk. Apa dah. Keyword. Satu kilo 0 volt. Okay. So kita boleh try lah 0.15 volt. So kita soalan ni dia tengok. Okay. Bila kita set voltage ni, bila masa LED ni akan light up lah. Okay, on. Okay, reverse the polarity diode D1 and set the voltage supply to observe LED condition and measure voltage between point A and B. Okay, VAB. Okay, record the value in table 1. So table 1 yang ni. Okay, table 1. So ni simulation result. So yang ni practical result. So simulation nanti kita boleh buat terus lah. Okay, kita buat. So yang ni pakai Zener diode ke? Pakai Zener diode ke? Okay, diode biasa. Dia suruh buat tukar Zener diode ke? Okay, reverse the polarity diode D1 and set the voltage. Okay, so kalau tengok kat sini result dia ada guna Zener diode. Okay, so nanti kita tukar Zener diode, so tengok dia punya result. Okay, voltage. So kita tengok kat sini, kita boleh run dah ni. Okay, boleh run. So berapa supply nak guna. Saya dia ada power supply yang boleh laras tu. Awak tahu tak? Pernah ingat tak? Ada kan? Tak ingat? Saya rasa macam ada sekejap. Ke tak boleh Kalau Tinkercad tu boleh. Maksudnya kita boleh, dia ada gambar power supply, pusing lah. Kalau multi-sim ni saya tak pasti lah. Setakat ni tak jumpa ataupun kena beli yang license punya pun tak mungkin bawa ada kod. Okay, so macam saya ni untuk education ke. So memang mungkin tak ada lah. Tak semua spek dia ada. Kat sini tengok. Oscilloscope. Alamak, apa ni? Measurement life. Okay, ni oscilloscope. So nanti kalau you nak tengok dia punya waveform. Okay. Okay, so tak apa ni, tak boleh. Ni measurement life. Setakat ni. Okay. Okay, so tak apa, tengok aja LED dulu. Okay ke tak okay. Ni pengaran ke? Oh.
So LED dah on dah ni. So sebab saya terus 5 volt. Okay, so kita tengok bila dia start start boleh on LED. So katalah 2 saya try 2 terus. Okay, so maksudnya voltage lepas diode so lepas load ni lah, so 1.35. Okay, so macam saya ni saya letak 2 voltmeter sebab saya nak check lah, maksudnya sebelum nak ikutkan sini 0.7 kan. Okay, maksudnya betul lah ni. So 2, so sebelum keluar daripada diode, okay, sebelum melalui diode ni, so dia 2 volt lagi. So after through diode baru voltage drop to 1.35 volt. Okay, so kat situ kita nampak lah. So LED dia on ke tak ni? Saya pun tak nampak. Awak rasa on ke tak? Mata saya tak perasan, tak nampak. On tak? On, tak? LED, tak? Macam tak. Tak okey. So masuk elektronik ni kena tak boleh rabung warna. Tu salah satu syarat. Satu sebab dia macam ni lah. Okay. Okay, tak apa. So kita cuba upkan terus. Nak tengok bagi dia on. Kalau 15 confirm lah. Takut dia burn ni. Okay. Okay, kalau on dia merah macam ni kan. Okay. On dia merah macam ni. Okay, so 15, so output lepas daripada diode 14, okay, 48.27. Okay, LED menyala. So, saya main try and error lah, nanti korang boleh lah cuba. Apa yang saya tunjuk ni, sama juga nanti yang korang buat nanti. Okay, sama. Cuma saya nak bagi expose balik lah, mungkin yang lupa dan sebagainya. Okay, so maksudnya kat sini, kalau kita nak try and error, so masuk 5 volt lah. Okay, kalau on ni nampak merah dia menyala macam tu. Okay. Sebab tadi tak boleh nak beza kan. Okay. So 5 volt dia tak merah tu, dia dah on dah tu. Okay, dia dah on. Cuma dia tak terang sangat macam 15 volt tadi. Okay. So try to stop. Sebab tak boleh nak beza ada menyala tu, warna dia. Try lah kosong nak tengok condition off dia macam mana. Kalau tak boleh nak beza. Okay, kosong masuk. Okay, off memang warna kelabu okay, sekarang baru clear lah. Maksudnya kalau off ni dalam keadaan macam ni. Okay, so kita tengok 1 volt. Okay, kita tengok 1 volt. Boleh on tak? Okay, 1 memang tak on dah. Okay, 1 tak on. So pergi 2. Okay, 2 macam awak rasa menyala ke tak? Tak Nyala sikit. Tapi dia macam sikit tau tu, kalau perasan lah. Okay, 2 maksudnya yelah voltage ni belum power. Nak forcekan lagi dia punya tak cukup power untuk onkan LED kan. Okay, 2. So, kalau 3 tu start, saya rasa confirm lah 3 volt ni dah start boleh on lah LED. Okay, 3. So 3. Okay, so kalau 3. Okay, so 3 volt dah obvious sikit dia boleh on. Okay, ini simulation. That's why kita ada compare simulation dengan hardware. So nanti bila you masuk lab, you sambung secara betul-betul punya dekat pasang komponen. So kat situ lagi nampak lah. Okay, so kat situ nanti dekat table ni kita boleh nampak on dia waktu berapa volt. Okay, on dia waktu berapa volt lah. Okay, VAB. VAB ni voltage tadilah AB point tadi. Okay, so katalah sini 3 mungkin dekat sini 2.5. Okay, so guna multimeter lagi tepat lah kan. Okay, 2.5 dan sebagainya. So baru on lah. Okay, VAB. So VAB tadi ialah yang dekat sini.
Ni 2.33. Okay, so mungkin dalam lab satu lah mungkin 2.5. Okay, mungkin 1.9 dah boleh on. So alam lah, so nanti dekat secara praktikal baru kita nampak lah. Okay, so setakat ni ada soalan? Ni contoh hasil bagi bagi yang kata memperkenalkan balik lah multisim, mungkin dulu lupa. Okay, soalan nombor 2 tak ada isu lah ni. Okay, nombor 3 ni dia suruh reverse the polarity of diode. Okay, saya rasa confirm memang LED takkan hidup lah. Okay, reverse. Okay, reverse the polarity of the diode. Okay, tak apalah, kita cubalah. Okay, kita cuba. So dekat sini kita reversekan dia. Okay, delete dulu. Secara logik teori yang korang dah belajar, confirm dia tak akan hidup. I equal 0 lah. Okay, lepas tu dia punya ni DC kan. So tak ada negative cycle. So memang dia sentiasa off. Okay, kecuali Zener diode nanti kita akan tengok apa dia punya efek. Okay. Okay, so tak apa, katalah kita letak 5 volt lah senang sikit. Current dia cukup. Okay, 5 volt. So kita tengok. Saya ingat memang kosong lah. Okay. Saya silap. Aduh, korang ni tak tegur aku lah. Yang ni LED. Buat apa aku nak tukar? Betul kan? Betul. Ni LED. Tak payah. Saya pun dah silap lah. Okay, yang nak terbalikkan yang ni. Okay, terbalik lagi. Tak boleh So dia kena okay, so reverse confirm kosong lah sebagainya. Okay, so LED tak akan menyala. So kalau tengok kat sini voltage lepas diode 157 millivolt. Okay, millivolt, so memang tak ada current. Okay, so kalau kita tengok, kalau kita nak measure current, boleh lah, nak check boleh je. Kita ambil dua-dua punya measurement. Sekejap, kita delete yang ni. Alamak, tak boleh move Sekarang dapat pico M. Okay, bukan setakat micro M, pico M. So memang tak akan on lah. Okay, so ni confirm lah secara teori pun sama. Okay, kita tengok tukar Zener diode. Apa beza Zener diode? So kalau ikut teori Zener diode ni dia beroperasi waktu reverse. Okay, betul tak ada on waktu reverse? Okay, tak apa, try kita tengok. Okay, try kita tengok tukar Zener. Okay, Zener diode. Okay, so sekarang ni forward kalau ikutkan ni forward.
Kita apa? Kita try tengok sambung. Tak cuba tak tahu. Okay, 5 volt lah. Tak apa, kita guna 5 volt. Okay, try tengok. On. Okay, LED menyala. Okay, so forward. So dia punya current negatif 3.7377. Okay, negatif 3.7377. So LED menyala. So maksudnya kat sini, so nak compare dengan sekejap Okay, kita ambil dua-dua. Nak tengok measure voltage 4.44. Okay, 4.44. Okay, so ni memang forward bias lah, tak ada isu lah forward bias. Kalau reverse, tengok dia on ke tak. So dia punya current ni negatif, that's why dia dekat negative side lah. Okay, negative side. Okay, 5 volt. So dia off. Okay, dia off. Sebab dia punya current negatif. Okay, dia punya current negatif. Okay, dia punya current negatif. So tak boleh on kan kita punya LED lah. Okay, tak boleh on kan kita punya LED. Okay, saya letak diode biasa balik. Boleh tak measure? Tak touch. Kenapa tu I delete pula ni? Okay. Tak boleh measure pula, tak apa. Tak kena. Susah pula. Okay. Okay, so perbandingan Zener diode dan juga diode. So Zener diode tadi kalau kita perasan dia negatif, dia punya current.
Okay, negatif 3.6 something macam tu. Tapi dia punya current, sebab tu kita punya karakteristik VI tu, current dia ke bawah, kat negative side. So maksudnya dia operate waktu breakdown. Okay, waktu breakdown, waktu negatif. Okay, waktu negatif. So waktu negatif tu dia boleh bagi voltage dalam positif. So bila positif dia on lah. Okay, so perbezaan Zener dan juga diode biasa. Okay, diode biasa. Okay, so untuk hari ni je lah. Okay, tak ada apa pun. Actually waktu tutorial, so saya tunjuk sikit waktu lab. So waktu lebihan masa nanti ada lebih kurang 40 minit. Lebih kurang. Okay, so boleh buat tutorial lah. Okay, boleh sambung tutorial. Actually waktu ni waktu tutorial. Okay, ada soalan sekarang ni? Yep. Lecture ada 4. Okay, ada 4. Software. Sama. So dia punya pattern sama. Ada software, ada simulation. Okay. Macam tu lah. Itulah itu yang kalau katalah tak dapat masuk, sebenarnya tiada pilihan, memang terpaksa buat secara software lah. Tapi itu side saya. Okay, tapi bergantung pada pengurusan. Kalau pengurusan ni kata tiba-tiba dia nak juga praktikal student ni, saya tak tahu lah dia orang nak buat macam mana, terpaksa balik dan sebagainya. Praktikal nak tak nak memang kena balik lah, sebab mana kat rumah tak ada oscilloscope, tak ada multimeter, okay, tak ada power supply. Itulah masalah dia. Okay. So setakat ni memang kita planning, insyaAllah PKP harapnya takkanlah sampai awak hujung semester kot. Tapi wallahualam lah, saya nak kita pun tak boleh nak cakap kan, kita pun tak boleh nak cakap. Okay, pulang lah macam mana tengok. Tapi kalau secara simulation terpaksa saya okey je, saya jalan je lah. Okay, saya jalan je. Okay, yang jadi isu kepada pihak pengurusan lah. Kalau pengurusan tak setuju untuk kita orang run secara simulation semua, dia nak tak tahulah, mungkin dia orang suruh balik lah. Okay, nak tak nak kena balik juga college. Kalau tak boleh buat pun. So ni 16 kan? 16. Okay, so itu saja. Ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada? So ada subjek-subjek lain ke? Dah test ke? Dah start? Ada test ke? Tak ada? Belum. Belum. So bersedialah, mungkin dalam seminggu 2 minggu nanti sibuk. Sebab biasanya bila assignment ke test, biasanya kita akan buat kan, biasanya saing-saing. Time tu lah korang kalut semua kan. Okay, kalang kabut nak siapkan. So waktunya, maksudnya sebab tu saya lab ni saya suka dari awal lah. Sebab tu software tu kalau boleh buat dulu siap-siap. So nanti you dah ada result, dah ada simulation dia, dah ada jawapan. So balik college tinggal buat demi hardware saja. Jadi tak terkejar-kejar lah. Okay, tak terkejar-kejar. So, okay, itu saja. Kita jumpa minggu depan lah kan. Okay, minggu depan. Okay, so minggu depan kita nak buat tutorial 2.1 dan 2.2. 2.2 tu nanti saya tunjuk dulu lah. Sikit-sikit dia punya cara nak buat. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, sir.